Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zairi bin Baharum. Nombor metrik B0520101115. Ingin membincangkan tentang definisi sugar baby dan sugar daddy. Apa itu sugar baby, sugar daddy dan sugar mommy? Sugar membawa maksud sebagai manisan dalam satu perhubungan, dan dating itu adalah satu pertemuan atau temu janji. Sugar dating diistilahkan bagi ke baby dan sugar daddy ini. Sugar baby adalah membawa maksud seorang wanita atau lelaki yang lebih muda diberi kemewahan oleh sugar daddy atau sugar mommy sebagai pertukaran untuk satu perhubungan. Biasanya berumur 18 hingga 25 tahun, sama ada bekerja ataupun pelajar IPT. Statusnya adalah bujang. Sugar daddy dan sugar mommy pula, seorang lelaki atau wanita biasanya lebih tua yang menyokong atau memberi kemewahan dalam bentuk wang, hadiah, faedah bersifat kebendaan untuk sugar baby. Berumur 35 tahun ke atas dan bekerja dengan gaji dan pangkat yang tinggi. Statusnya adalah duda atau mempunyai isteri. Antara perkara yang menarik minat sugar baby ini untuk melibatkan diri dalam kegiatan ini adalah daripada sumber kewangan bagi menampung perbelanjaan harian, rumah mewah, kereta mewah dan shopping. Apa skop bagi sugar dating ini? Pertemuan kali pertama mereka akan membincangkan tentang jenis hubungan sama ada melibatkan hubungan seksual ataupun tidak, kekerapan mereka berjumpa, adakah hubungan ini perlu dirahsiakan, berapa banyak allowance yang akan diberi dan akan diberi pada setiap bulan atau setiap perjumpaan, dan bagaimana allowance akan dibayar, sama ada wang tunai ataupun dalam talian. Hai, nama saya Wang Yongxing dan saya ingin membentangkan punca keterlibatan pelajar dan generasi muda dalam isu sugar daddy dan sugar baby di Malaysia. Antara sebab pelajar terjebak dalam isu sugar daddy ialah disebabkan oleh krisis kewangan. Mereka mempunyai hutang pinjaman yang perlu dibayar dan juga mempunyai kos sara hidup yang tinggi apabila berada di bandar metropolis seperti Kuala Lumpur. Sesetengah pelajar yang sumber pendapatan keluarganya terjejas akibat PKP. Generasi muda yang mengikuti trend terkini kerana dipengaruhi oleh kawan-kawan mereka yang hidup mewah. Mereka juga memperoleh apa yang mereka inginkan tanpa bekerja keras. Selain itu, terdapat individu yang terjebak dalam kancah ini disebabkan oleh faktor psikologi. Mereka diabaikan oleh ibu bapa sehingga memberi kesan negatif dari sudut emosi. Pegangan agama yang rapuh juga dapat menyebabkan psikologi seseorang terjejas. Golongan wanita yang yakin dengan penampilannya sanggup menggadaikan maruah semata-mata untuk menikmati kemewahan yang diberi oleh sugar daddy. Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk menerapkan didikan agama kepada anak-anaknya. Kekurangan didikan agama menyebabkan anak-anak muda tidak dapat mempertimbangkan perkara baik dan perkara buruk. Jati diri mereka juga akan menjadi tidak kukuh kerana tiada dorongan agama, seterusnya mendorong mereka terlibat dalam kancah ini. Masalah rumah tangga yang disebabkan oleh perbalahan dalam kalangan ahli keluarga menyebabkan pihak lelaki akan keluar dari rumah untuk mencari sugar baby yang dapat mengambil hatinya. Hubungan suami dan isteri yang tidak setia akan membawa kepada pergaduhan dan akhirnya penceraian. Perpisahan menyebabkan mereka mencari seseorang yang baru dengan melibatkan diri dalam kancah sugar baby dan sugar daddy untuk mengisi kekosongan hidup. Peraturan dan undang-undang yang longgar juga mendorong golongan muda terjebak dalam kancah ini. Terma dan syarat untuk mengakses aplikasi Sugarbook adalah sangat longgar kerana tiada kawalan daripada pihak berkuasa. Aplikasi Sugarbook ini percuma dan terbuka kepada mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas. Tambahan pula, pengguna yang mendaftar akaun dengan menggunakan email universiti ataupun college akan menjadi ahli premium secara automatik. Jurang sosial dan ekonomi juga merupakan punca berlakunya isu ini. Peningkatan jurang antara orang kaya dan miskin di Asia seperti Malaysia menyebabkan orang berpendapatan rendah atau sederhana terpaksa bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan.
Terdapat juga golongan yang pendidikan dan kemahiran yang rendah perlu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Terdapat juga golongan muda yang berhijrah dari luar bandar ke bandar-bandar besar seperti Shah Alam, Lembah Kelang, Petaling Jaya bagi memperolehi wang dengan lebih mudah melalui sugar daddy. Penularan wabak COVID-19 juga mendorong berlakunya kes sugar baby dan sugar daddy. Tempoh PKP yang agak lama menyebabkan pembelajaran penuh dilaksanakan secara atas talian. Kuliah dalam talian mewujudkan ruang bagi pelajar menjalankan kegiatan tidak berfaedah tanpa pemantauan secara berdepan oleh pihak universiti. Tambahan pula, penutupan kelab-kelab sosial pada waktu malam menyebabkan mereka yang ketagihan beralih kepada aplikasi dalam telefon pintar. Kesimpulannya, peningkatan kes sugar baby dan sugar daddy di Malaysia akibat daripada pelbagai faktor. Mereka yang terlibat dalam kancah ini mungkin merupakan pilihan terakhir untuk hidup senang dan mewah. Tahukah anda, di Malaysia terdapat laman web ataupun aplikasi yang menawarkan sugar dating ini yang diberi nama Sugarbook. Sugarbook ini adalah satu aplikasi atau laman web yang terbesar di Asia. Mula diwujudkan pada tahun 2016 adalah tujuannya menyediakan platform bagi mencari teman hidup ataupun sugar dating. Aplikasi ini mempunyai 400,000 pengguna di seluruh Asia. Di Malaysia mempunyai sugar baby seramai 220,000, sugar daddy terdapat 180,000 pengguna, sugar mummy 6,000 pengguna. Ini dia senarai 10 negara teratas dalam Asia mempunyai sugar daddy paling ramai. Meletakkan Malaysia di tangga yang ketiga seramai 42,500 sugar daddy. Yang India menduduki tangga pertama dengan 338,000. Indonesia menduduki tangga kedua 60,250. Diikuti Jepun, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Korea Selatan, Sri Lanka dan Kemboja. Ini adalah data yang dihebahkan oleh aplikasi Sugarbook ini tentang top 10 sugar baby university in Malaysia. Kebanyakan antara 10 universiti teratas ini adalah daripada universiti swasta. Terdapat dua daripadanya daripada universiti awam, iaitu Universiti Melaya dan UiTM. Purata umur bagi sugar daddy dalam aplikasi ini adalah lingkungan 35 tahun, sugar baby 23 tahun dan purata pendapatan sugar daddy adalah RM150,000 dan purata dapatan daripada sugar baby adalah RM2,500. Ini adalah antara jurusan dan pekerjaan bagi sugar baby yang melibatkan diri dalam Sugarbook ini dan pekerjaan bagi sugar daddy dalam aplikasi ini. Pada bulan Februari 2021, Malaysia digemparkan dengan penahanan seorang pengasas Sugarbook, iaitu Shanik Yobon, ditahan dan dia didakwa mengikut Seksyen 505(b) kerana kesiasaan yang membawa hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Secara kesimpulannya adalah kegiatan ini sangat bertentangan dengan norma kehidupan kita di Malaysia. Norma kehidupan kita di Malaysia adalah berteraskan adat, agama dan nilai murni yang tinggi. Saya ialah Hu Yasin. Saya akan membandingkan penglibatan pelajar dalam dan luar negara dalam isu ini. Daripada data yang diperolehi daripada Sugarbook, kita boleh lihat sama universiti mempunyai paling ramai pelajar yang terlibat dalam isu ini dalam Malaysia. Seramai 3,105 orang pelajar yang terlibat dalam isu ini. Ramai pelajar terjebak dalam kancah sugar baby sugar daddy bagi memperoleh wang mudah untuk menampung kos sara hidup yang tinggi, terutama yang hidup dalam bandar. Mereka juga menggunakan wang ini untuk membayar yuran pengajar mereka yang tinggi. Dekat Kanada, University of Toronto mempunyai pelajar yang paling ramai
terjebak dalam isu ini. Seramai 257 pelajar yang terlibat dalam isu ini. Tetapi jika berbanding dengan Malaysia, pelajar mereka adalah kurang yang terjebak dalam isu ini. Pelajar Kanada menggunakan laman web temujanji untuk membiayai yuran pengajar mereka yang tinggi. Dekat Australia, Monash University mempunyai pelajar yang paling ramai terlibat dalam isu ini. Seramai 589 orang pelajar yang terlibat dalam isu ini. Tetapi jika berbanding dengan tahun 2018, pelajar telah meningkat hampir 2 ganda. Pelajar mencari sumber pendapatan alternatif untuk mendapatkan bantuan kewangan kerana sugar baby mempunyai lawan yang tinggi. Dekat US, Arizona State mempunyai pelajar yang paling ramai terlibat dalam isu ini. Seramai 2,680 orang pelajar yang terlibat dalam isu ini. Data ini adalah hampir sama dengan Malaysia. Pelajar mencari laluan alternatif untuk membayar hutang mereka. Dekat Singapura, Nanyang Technology University mempunyai pelajar yang paling ramai terlibat dalam isu ini, iaitu 643 orang pelajar. Disebabkan kos kenaikan universiti yang tinggi, bilangan sugar baby dari universiti bertambah. Mereka menggunakan aplikasi ini untuk menyelesaikan masalah kewangan mereka. Dari data yang diperolehi, kita boleh lihat ramai pelajar yang terlibat dalam isu ini dalam negara maupun luar negara. Kesamaan mereka ialah pelajar menggunakan cara ini untuk mendapatkan wang bagi menampung kos sara hidup mereka dan membayar yuran pengajar mereka. Mereka mendapatkan lawan yang berbeza melalui hubungan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazlan bin Majid. Saya akan membentang mengenai kesan-kesan terlibat dengan kegiatan sugar baby dan sugar daddy. Antara kesannya ialah kesan terhadap psikologi yang mengakibatkan trauma, kemurungan, dan emosi tidak stabil. Hal ini berlaku karena hubungan intim secara paksa, ditipu oleh pasangan, perasaan sugar baby dipermainkan, ataupun ditinggalkan oleh pasangan mereka. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengakuan mangsa-mangsa yang telah diunggah ke dalam beberapa laman sesawang yang dapat kita akses pada hari ini. Antara kesan lain ialah kesan terhadap akhlak dan akidah ataupun moral dan kepercayaan. Kesan terhadap akhlak ataupun moral mengakibatkan seseorang itu melakukan dosa ataupun kesalahan dan tidak merasa bersalah selepas itu. Setelah itu, akidah ataupun kepercayaan mengakibatkan seseorang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama masing-masing. Membuat keputusan tidak dapat membezakan baik dan buruk sebelum membuat keputusan kerana tiada panduan melalui akhlak ataupun moral dan akidah dan kepercayaan. Kesan terakhir ialah kesan terhadap kesihatan seseorang, yang mengakibatkan seseorang itu mendapat penyakit kelamin seperti HIV, herpes, sipilis, gonohoria, kerana seringnya bertukar-tukar pasangan dengan niat meniru budaya barat, sehingga mengakibatkan jangka hidup seseorang itu menurun. Seperti yang kita tahu, penyakit ini tiada lagi penawarnya. Mengakibatkan seorang itu perlu bergantung terhadap ubat-ubatan untuk memperlambatkan proses penyebaran virus itu. Seterusnya, saya akan berkongsi cara mengatasi isu sugar baby dan sugar daddy di Malaysia. Dapat berbagai pihak yang memainkan peranan untuk mengatasi masalah ini, seperti pihak diri sendiri. Pihak diri sendiri dapat melakukan persediaan diri dari segi pengetahuan disiplin akhlak ataupun moral sehingga mereka dapat membuat keputusan dengan lebih baik. Selain itu, dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah atau seperti hobi yang menghasilkan pendapatan sehingga tidak mengandalkan sugar daddy sebagai sumber pendapatan mereka.
Kita juga dapat memilih rakan sebaya yang baik dan prihatin sehingga mereka tidak menjerumus kita kepada perilaku yang tidak baik. Selain itu terdapat juga pihak ibu bapa. Pihak ibu bapa dapat mengatasi masalah ini dengan memberi pendidikan awal ataupun nasihat kepada anak-anak seperti pentingnya menjaga harga diri, memantau dan mengawal aktivitas harian mereka, dan juga mengajar mereka cara untuk berdikari. Dari segi keuangan pula, ibu bapa cukup memastikan anak-anak mempunyai keuangan yang mencukupi dan menggalakkan mereka untuk mencari duit sendiri agar mereka tidak mengandalkan sugar daddy atau sugar mommy sebagai sumber pendapatan mereka. Selain itu, ibu bapa juga dapat memberikan pendidikan tidak formal seperti pendidikan agama dan moral agar memupuk nilai-nilai murni dalam diri mereka sehingga dapat membuat keputusan yang baik untuk mereka sendiri. Terdapat juga pihak institusi pengajian tinggi ataupun sekolah menengah. Mereka dapat menyediakan sesi konseling untuk pelajar dan membimbing mereka dalam membuat keputusan dan tindakan yang mungkin mempengaruhi masa depan mereka. Pihak IPT juga dapat menyediakan program yang bersesuaian untuk pelajar seperti Universiti Malaysia Pahang yang membuat pusat pembangunan adab untuk memperkasa adab susila dan juga menyediakan program seperti kem ibadah ataupun pendidikan moral. Pihak pengajian tinggi juga dapat menguatkuasakan undang-undang pada peringkat luar IPT kepada mereka yang mencari langganan atau yang bermaksud persundalan akan diberi denda ataupun penjara tidak lebih dari 1 tahun atau kedua-duanya. Pihak IPT juga dapat memberikan pendidikan berteraskan seksual dan reproduktif yang bersesuaian dengan umur mereka agar mereka mengetahui sebab dan akibat daripada perbuatan mereka itu. Selain itu terdapat juga pihak kerajaan. Pihak kerajaan dapat membentuk undang-undang baru, undang-undang yang dapat mengambil tindakan tegas kepada mereka yang bertanggung jawab dan laman sesawang ataupun aplikasi yang berunsur sugar baby dapat disekat. Akses pengguna. Semua akses ke laman sesawang atau aplikasi yang berunsurkan sugar baby atau sugar daddy dapat disekat seperti contoh sugar book. Aktiviti sebegini perlu dipantau dengan lebih teliti. Selain itu, pihak kerajaan juga dapat menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan untuk pelajar IPT atau belia dan menajam mereka untuk membuat bisnis secara atas talian. Dengan ini dapat mengurangkan pengangguran di luar sana dan membuat mereka ada pendapatan mereka sendiri dan tidak mengandalkan sugar daddy sebagai sumber pendapatan mereka. Dengan semua pihak yang ada bekerja sama, tidak mustahil masalah ini dapat diatasi. Sekian daripada saya, terima kasih.